Okay, kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey. Cikgu tengok yang ada kat sini Najihah, Azfar dengan Aisyah, 3 orang. Okay, kawan-kawan kita yang lain tengah nak start ikut ataupun dia orang tunggu video rakaman. Okay. Semua sihat? Alhamdulillah sihat tu. Sihat, alhamdulillah. Okay, macam mana raya? Makan banyak ke raya? Duit raya banyak tak? Kurang sikit kot. Kurang sikit. Okay, tak ada orang yang transfer. InsyaAllah. Okay, hari ni kita akan tengok apa kita nak belajar hari ni. Saya tak sabar kan. Nak belajar nanti cuti lama sangat. Oh, akan boring nanti. Okay, cikgu share apa yang kita nak belajar hari ni. Ya. Okay. Kita tak nampak mana ni. Okay, awak semua bersedia? Hari ni kita akan belajar mengenai bahagian tata bahasa. Nah. Kalau siapa nak pergi ambil buku siap-siap pun boleh, buku tata bahasa. Buku tulis tata bahasa kita. Kita dah ada 4, 1, 2, 3, 4. Anis pun dah ada. Anis sihat, Azfar sihat. Aisyah sihat, Aisyah. Okay. InsyaAllah kamu dah bersedia tu. Okay, kita tengok ni PDPR kita iaitu pengajaran dan pembelajaran dari rumah ini untuk 1 Abu Bakar 8 Mei 2021 lah. Hari Selasa. Cikgu Amelia Razak. Okay, hari ni kita nak buat apa? Cikgu bagi tahu dulu apa yang kita nak buat. Pertama, kita akan memahami dan menggunakan perkataan. Perkataan dalam pelbagai golongan kata dalam pelbagai ayat. Okey, bukan dalam pelbagai ayat, dalam ayat. Okey. Untuk tu kita kena faham dan kita nak kena guna, lepas faham kita nak kena guna golongan kata jenis, kata pembenar dengan kata pangkal ayat. Okey, cikgu highlight kat sini bagi kamu nampak. Nanti cikgu akan share juga words ni dekat kamu bagi kamu dapat maklumat yang banyak. Okey. Untuk tu, aktiviti pembelajaran kita akan berjaya bila kamu semua boleh pertama menyenaraikan 5 kata ni. Kata apa? Kata pembenar dan kata pangkat ayat. Awak masih pening lagi atau keliru lagi sebab tak tahu lagi apa tu kata pembenar, kata pangkal ayat. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, untuk tengok awak berjaya atau tak berjaya ni, awak kena menulis 5 ayat daripada kata pembenar dengan kata pangkal ayat. Okey. Jadi, awak kena senarai, lepas tu awak kena buat ayat. Okey. Awak buat sendiri ke? Tak. Cikgu bagi panduan, lepas tu kamu kena semak adakah kamu berjaya, faham, lepas tu kamu boleh buat sendiri tak? Cikgu bagi panduan, tu kamu cuba buat pula. Macam tu lah sesi pengajaran dengan pembelajaran kita. Okey, oleh tu sebagai set induksi, set induksi tu pengenalan lah untuk bagi kita lagi faham. Okey, cikgu tanya satu soalan lah. Siapa nak jawab? Siti Aisyah ke, Aqilah ke, Azfar nak jawab ni? Cikgu tanya siapa lahir bulan Januari? Tak. Ada tak? Tak ada? Okay. Siapa lahir bulan Mac? Tak ada. Ada juga? Okay. Kalau tak ada ni, ada Nur Aisyah 2 orang. Nur Aisyah. Okay.
cikgu ni lah. Cikgu nak buat aktiviti fokus macam kita buat selalu tak boleh kan? Tak boleh. Tak boleh. Okay, macam ni. Siapa pagi tadi, dia bangun pukul 6? Tak ada. Okay, siapa volunteer kat sini? Tak ada. Okay, siapa kat sini tingkatan 1? Semua Saya. tingkatan 1. Saya. Okay. Adakah kamu semua tingkatan 1? Ya, Ya. betul tak? Okey. Ya. Awak dah jawab ya, betul. Okey, yang kedua, kalau cikgu kata alkisahnya kamu sedang belajar melalui Zoom. Pernah dengar tak alkisahnya? Benar. Pernah. Okey. Dua benda cikgu bagi tahu tadi, cikgu tanya kamu betul tak awak sekolah, awak tingkatan 1? Awak cakap ya. Jadi awak telah membenarkan perkataan ataupun ayat cikgu. Yang kedua cikgu kata al-kisah. Okay. Dua benda tu berkaitan dengan kita nak belajar. Pertama ialah kata pembenar. Awak membenarkan sesuatu perkataan ataupun sesuatu kata. Yang kedua al-kisah. Al-kisah tu selalunya akan ada kat depan ayat. Depan ayat kita panggil pangkal. Jadi yang tu lah kata pangkal ayat sebagai pengenalan. Okay, jadi cikgu akan pergi ke bahagian pertama. Bahagian pertama kita nak kenal kata pembenar dulu. Lepas tu kita nak senaraikan kata pembenar dan kita akan buat ayat dengan kata pembenar. Cikgu dah bagi intro ataupun pengenalan tadi kan? Apa tu kata pembenar? Kita akan berkata ya. Bagus ya. Okay, kita tengok apa maksud kata pembenar ya. Okay, ni cikgu bagi contoh dulu. Okay, contoh kata pembenar. Ya, saya akan datang esok. Kata Zulkifli kepada Mak Jani. Okay, yang kedua, sila baca. Seorang tolong baca kat cikgu ayat yang kedua ni. Benar, merekalah yang memancing di situ, kata Ali kepada Padin. Okay, ada perkataan benar, betul tak? Ya. Okey, yang ketiga, siapa nak baca? Betul. Begitulah caranya memotong bawang, kata ibu kepada adik. Okey, terima kasih. Kerana kita dah ada 3 kata pembenar kat sini. Yang pertama, ya. Kita membenarkan. Yang kedua, kita ada benar. Yang ketiga, kita kata ada betul. Ini ialah 3 contoh kata pembenar. Benar. Okey, sekarang ni kamu bersedia dekat buku kamu. Kat buku, kita nak tulis yang cikgu ni. Okey, kamu tulis, dah bersedia dengan buku dengan pensel? Dah cikgu. Dah, okey. Semua kita akan tulis, cikgu bagi arahan dulu lah. Sila tulis nota ini dalam buku tata bahasa. Buku tata bahasa warna apa? Merah. Merah. Yang berwarna merah. Okay. Kita nak tulis apa tu ataupun definisi kata pembenar. Oh, definisi kata pembenar. Okay, cikgu pause share sekejap. Ada dengar suara orang tak? Okay, kamu sambil-sambil tulis tarikh dengan hari sambil-sambil.
Okey. Kamu dah siap tulis tarikh dengan hari? Dah, cikgu. Dah. Okey, sekarang cikgu share semula. Apa tu kata pembenar? Okey, sebelum cikgu share, cikgu nak tanya kat kamu. Agak-agak kata pembenar tu kata yang apa? Membenarkan sesuatu apa? Sesuatu perkata sesuatu sesuatu pernyataan. Ya, betul. Okey, kamu nampak cikgu share sekarang definisi dia? Ya, nampak. Okey, sekarang cikgu terang sambil kamu salin. Okey, apa tu kata pembenar berdasarkan apa yang kita tengok contoh tadi, kata pembenar ialah perkataan yang mengesahkan ataupun membenarkan sesuatu pernyataan. Contoh perkataan tersebut seperti ya. Nampak cikgu highlight? Yang kedua, benar. Yang ketiga, betul. Okey. Sekarang kita dah senaraikan 3 kata pembenar. Apa kata pembenar? Perkataan yang mengesahkan sesuatu pernyataan. Okay, sekarang kita tengok contoh ayat. Cikgu dah bagi tadi contoh ayat kan? Cikgu ambil balik yang ni. Cikgu bagi contoh kat sini bagi kamu nampak dengan jelas. Okay. Dia terlalu besar. Sekejap. Kamu tengah menyalin kan? Minta maaf, cikgu ubah pula kamu tengah menyalin. Okey, sekarang nampak kot. Oh, kena kecilkan. Okey, sekarang nampak kan? Kamu boleh salin. Cikgu bacakanlah bagi memudahkan kamu salin. Okey, definisi kata pembenar. Titik bertindih. Kata pembenar ialah perkataan yang mengesahkan sesuatu pernyataan. Contoh titik bertindih. Contoh, ya. YA. Lepas tu selang. Ataupun ke baris seterusnya. Benar. Baris baru. Perkataan seterusnya. Betul. Okey, cikgu harap kamu dah siap salin yang tu. Dah, cikgu. Dah. Okey, cikgu recheck nah. Azfar siap salin dah? Dah. Alhamdulillah. Aqilah dah? Wan Nur Suhaila? Siap? Wan Nur Suhaila tengah salin kan? Okey. Nur Aisyah? Dah siap salin? Siti Aisyah. Okey. Sekarang ni, cikgu tak pasti 3 orang lagi siap atau tidak. Nanti kita akan pastikan kamu kena salin yang ni. Cikgu akan share dalam grup WhatsApp. Okey. Dan kamu kena hantar sebelum pukul 3. Sebab setiap hari cikgu kena hantar tugasan kamu dekat Jabatan Pelajaran Perlis. Kamu kena hantarlah data kamu semua naik tau. Nama kamu semua ada. Jadi daripada bahan kamu hantar, kemungkinan kita akan guna sebagai apa? Penilaian kamulah. Okey. Sekarang kita tengok contoh ayat. Kamu nampak contoh ayat? Okey, kamu salin satu saja contoh ayat yang cikgu bagi ni. Nanti kamu sambung salin dekat rumah. Okey, sekarang cikgu bacakan lah. 1. Buka penanda, buka koma ataupun kita panggil pengikat kata. Okey, disambung buka pengikat kata. Ya, koma. Saya
akan datang esok. Tutup pengikat kata. Lepas tutup pengikat kata, letak tanda koma. Kita sambung sekarang. Kata Zulkifli kepada Mat Jani. Okey, satu dulu awak salin contoh. Nanti awak selang, awak tulis nombor 2. Selang lagi tulis nombor 3. Awak kena sambung tulis di rumah. Sebelum pukul 3 kena hantar dekat grup WhatsApp cikgu yang kamu salin dekat buku tata bahasa. Okey, sekarang cikgu akan ke bahagian seterusnya. Bahagian ini kita dah faham apa itu kata pembenar ayat. Iaitu perkataan yang membenarkan sesuatu kenyataan. Contohnya seperti perkataan ya, benar dan betul. Contoh ayat ialah ya, saya akan datang esok. Kata Zulkifli kepada Mak Jani. Awak dah faham atau tidak kata pembenar ayat? Faham cikgu. Alhamdulillah. Pelajar yang lain kalau faham boleh tulis dekat ruang komen. Ya, saya faham. Ataupun kamu buat angkat tangan tu je. Alhamdulillah. Dengar tu suara orang cakap faham. Terima kasih. Okay, sekarang kita pergi ke bahagian seterusnya. Bahagian seterusnya ialah kata pangkal ayat. Tadi cikgu dah terang pangkal tu maksudnya awal atau permulaan. Tu maksudnya pangkal. Okey, contoh orang kata kembali ke pangkal jalan. Maksudnya kalau dulu kita lahir semua kita baik kan. Lama-lama kita terikut dengan banyak pengaruh kat dunia ni. Masa tu orang beri nasihat kat kita, kembalilah ke pangkal jalan atau kita kena kembali ke awal-awal mula-mula yang kita baik tu. Tu maksudnya pangkal, di awal. Okey. Kata pangkal ayat bermaksud kata di awal ayat. Okey. Kita tengok maksudnya. Perkataan yang hadir di hadapan ayat atau di awal ayat, benda yang sama. Okey, sebahagian besar terdapat dalam bahasa Melayu klasik. Kita sekarang guna bahasa Melayu moden. Bahasa Melayu klasik wujud zaman dahulu. Dan kita juga guna bahasa Melayu klasik ni dekat dalam buku Komsas, komponen sastra. Okey, dekat prosa tradisional tu yang karangan panjang, yang bentuk prosa tradisional tu kita ada kata pangkal ayat. Okey, untuk tu cikgu bagi masa dalam kiraan subhanallah 3 kali, kamu cuba salin apa itu kata pangkal ayat. Cikgu tu kecil bagi kamu nampak jelas. Nampak kan? Kamu salin kata pangkal ayat. Buat anak panah. Tulis hadir di hadapan ayat. Atau boleh juga buat ayat kamu sendiri. Perkataannya hadir di depan ayat. Okay. Sambung yang kedua. Sebahagian besar terdapat dalam bahasa Melayu klasik. Boleh juga tambah kata dalam prosa tradisional. Okey. Sekarang ni cikgu bagi subhanallah 3 kali. Kamu siap salin lah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dah siap salin? Siap cikgu. Subhanallah. Aqilah dah siap. Alhamdulillah. Azfa dah siap? Dah. Nur Suhaila dah siap? Siti Aisyah dah siap? Okey, sekarang cikgu bagi arahan kat ni bagi kawan-kawan kamu pun tahu kena salin yang ni. Sila tulis dalam nota. Okey. Kita tulis kat sini bagi kawan kamu nampak nanti. Okey.
Dia turun bawah. Okay, sekarang kita nak tengok contoh. Contoh kata pangkal ayat. Okey, awak jangan terkejut lah. Sebab kita selalu guna dekat dalam bahasa Melayu tradisional ataupun bahasa Melayu klasik. Kita jarang guna dalam karangan. Okey, tengok nah contoh pertama. Hatta. Siapa pernah dengar perkataan hatta? Tak ada nah. Apa tu maksud hatta? Cikgu bagi contoh kat sini. Hatta ialah maksudnya lalu. Maka kemudian dari itu sampai hingga. Contoh hatta. Hatta berlakulah. Contohnya itu perkataan hatta. Yang ni contoh pangkal ayat. Contoh kata ataupun perkataan pangkal ayat kedua ialah maka. Apa maksud maka? Sama dengan maksud hatta. Iaitu maksudnya lalu ataupun sudah itu. Okey, maka saya pun bangun. Maksudnya lalu saya pun bangun. Okey. Yang seterusnya, syahadan. Syahadan maksudnya selanjutnya. Kita selalu guna perkataan dalam prosa kita ataupun ayat klasik kita letak syahadan apa kat belakang. Okey, syahadan maksudnya selanjutnya. Yang seterusnya, perkataan ketiga, keempat, kata pangkat ayat ialah adapun. Okey, adapun. Maksud adapun ialah tentang ataupun perihal. Okey. Seterusnya, al-kisah. Maksud al-kisah ialah kisahnya, ceritanya. Okey, seterusnya kalakian. Apa kalakian ya? Kalakian ialah kala itu, ketika itu, kemudian. Dan seterusnya sebermula. Bermaksud peristiwa, pertama-tama. Okey. Seterusnya sekali peristiwa pada suatu kejadian. Maksud sekali peristiwa. Dan yang terakhir arakian. Bermaksudnya sesudah itu. Kamu akan lagi faham bila kamu tengok contoh ayat. Bila kita tengok contoh ayat. Okey, maka. Maka maksud dia tadi apa? Lalu kan? Okey. Maka tergila-gilalah perempuan, anak dara dan janda-janda kepada Haris Fadilah. Okey. Ayat ni ialah ayat bahasa Melayu klasik. Ada kata pangkal ayat dia ialah maka. Ayat yang kedua, cikgu nak bagi kamu semakin faham, cikgu nak minta seorang baca maksud contoh ayat, kata pangkal ayat. Apa kata pangkal ayat? Perkataan yang wujud di awal ayat dan digunakan dalam bahasa Melayu klasik. Dekat mana bahasa Melayu klasik? Dekat dalam prosa tradisional kat buku antologi kamu. Okey. Kita tengok seorang bacakan untuk cikgu. Khairul Haziq boleh bacakan ayat syahadat? Khairul Haziq dengar suara cikgu? Okey. Muhammad Syahmi? Azfar, boleh tolong bacakan Azfar syahadat? Syahadat kita duduk kata-kata itu. Okey, apa maksud syahadat? Azfar, apa maksud syahadat? Selanjutnya. Selanjutnya. Kalau untuk ke ayat jadi selanjutnya tengah baginda duduk berkata-kata itu. Okey, terima kasih Azfar. Okey, yang kedua al-kisah. Al-kisah maksudnya ialah peristiwa atau pertama-tama. Okey. Peristiwa maka tersebutlah perkataan Ratu Pandan. Ataupun pertama-tama maka tersebutlah perkataan Ratu Pandan. Ataupun kalau ayat biasa, mula-mula sekali, okey, Ratu Pandan pun apa?
berkata-kata. Contohnya lah. Okey, sekarang cikgu nak minta orang yang kedua. Sila bacakan. Siapa yang nak tolong cikgu bacakan? Saya cikgu. Boleh, terima kasih Najihah. Okey. Al-Kisah. Al-Kisah, maka tersebutlah perkataan Ratu Pandan. Okey, betul. Terima kasih. Okey, Al-Kisah. Tadi Najihah berhenti. Baru disebut maka tersebutlah perkataan Ratu Pandan. Okey. Sekarang kita ayat yang seterusnya. Sebermula. Ya, sebermula yang warna merah ialah kata pangkal ayat. Okey, akan segala kedayaan menteri. Okay, maksud sebermula tadi ialah apa? Oh, minta maaf. Sebermula ialah peristiwa atau pertama-tama. Al-Kisah tadi maksudnya kisahnya, ceritanya. Cikgu terbalik, minta maaf. Okey. Maksud kat sini, pertama-tama akan segala kedayaan dan menteri. Dan ni nama-nama, nama-nama kita panggil pembesar zaman dahulu lah. Okay, yang terakhir contohnya. Adapun Haris Fazilah itu leka. Apa maksud adapun? Adapun maksud dia apa? Perihal. Ya, tentang dengan perihal. Okay, jadi cikgu nak minta kamu salin satu ayat. Satu saja ayat. Ayat yang cikgu tulis kat bawah ni. Nampak ke? Maka Laksamana itu pun diberi persalinan. Okey. Kamu minta salin contoh ayat yang maka Laksamana pun diberi persalinan. Kata pangkal ayat kat sini ialah maka. Cikgu highlight. Okey. Okey, kamu boleh salin sekarang contoh ayat ni. Maka Laksamana itu pun diberi persalinan. Cikgu kira dalam subhanallah sekali. Semua boleh salin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cikgu harap semua siap dah kot? Siap cikgu. Siap. Okey. Najah dah siap. Pelajar yang lain dah siap tak satu ayat ni? Okey. Okay, sekarang ni cikgu bagi kamu rehat 1 minit sambil kawan-kawan lain salin ayat ni. Siapa nak pergi pilih ayat, nak pergi ambil ayat, boleh. Kita nak sambung lagi. Kita nak senaraikan, lepas tu kita nak bina ayat. Rehat 1 minit ya. Oh.
Ya, pakai tujuh. Pakai tujuh. Kamu. Aku main jalan kaki. Nih, esok. Okey, kita tengok perenggan kedua. Cikgu bacakan untuk kamu. Kamu bersedia untuk cari sama ada pangkal ayat ataupun pembenar. Kata pangkal ayat ataupun kata pembenar. Okey, daripada beta memikirkan sahaja kehidupan di dalam samudra, ada baiknya beta turun melihat sendiri kerajaan di sana. Titah rawa kepada Mamandan. Ada atau tidak? Tak ada. Tak ada. Dua-dua tak ada kan? Okay, sekarang kita Ya. sambung. Mamanda dia nak cakap apa? Okey, Mamanda dia nak cakap apa? Perenggan kedua panjang rupanya. Okey, cikgu baris. Okey. Seterusnya kita tengok. Benar tuanku, parti akan menghimpunkan semua cendekiawan negara kita supaya membina pesawat untuk tuanku ke sana. Sembah Mamanda Raja Rawa. Okey. Ada atau tidak kata pembenar atau kata pangkal ayat? Ada. Apa kata Benar. benar? Ada kat sini kan? Benar. Okey. Ya. Sekarang cikgu nak
tanda bagi kamu nampak. Insert. Okey. Yang ni benar. Benar ni ialah kata pembenar. Kata pembenar, Pembenar. ya, kata pembenar cikgu akan letak warna outline dia, cikgu letak warna hijau bagi kamu nampak. Okey. Benar. Okey. Yang tadi kita jumpa yang mula-mula Al-Kisah, betul tak? Al-Kisah kata apa? Ya. Pangkal ayat. Kata pangkal ayat. Najiha, boleh pilihkan kat cikgu nak warna apa untuk kata pangkal ayat? Merah. Warna merah. Okey. Warna merah. Outline kita warna merah. Okey. Yang kedua, syahadan. Syahadan kata apa, Azfar? Syahadan kata apa? Pangkal ayat ke ataupun benar? Okey, cikgu tekan balik untuk kamu. Kata pangkal ayat tu berada di awal ayat. Ayat. Okey. Kalau pembenar tu kita membenarkan sesuatu pernyataan. Kata pembenar membenarkan sesuatu pernyataan. Perkataan. Contohnya benar, Ya. betul, ya. Okey. Jadi Asfar, syahadan tu kata apa? Pembenar tu kata pangkal ayat. Pangkal ayat. Kenapa? Sebab dia ada di awal Awal ayat. dan dia ialah bahasa Melayu Klasik. klasik. Kamu tak faham sangat kan perkataan tu kan? Tu ialah contoh bahasa Melayu klasik. Okey, terima kasih Asma. Okey, sekarang kita masuk ke ayat seterusnya lepas Raja Rawa. Okey, Nina. Kalakian, pertandingan membina pesawat yang boleh menyelam ke dasar laut telah diadakan. Okay, ayat ni ada kata apa? Cikgu nak dengar selangi pada Azfar dengan Najihah. Siapa? Aqilah, Najihah dengan Azfar? Awak rehat sekejap. Cikgu tanya online. Okey, Siapa cikgu. nak jawab? Cepat. Wan Suhaila ke? Dini Nasuha ke? Khairul Haziq ke? Kalakian, pembenar ke? Ataupun kata pangkal ayat? Tak dengar suara tu? Ada tetap tu? Ada kan? InsyaAllah. Cikgu tolong mute. Wan Suhaila lah cikgu nak tanya. Wan Suhaila, dengarkan suara cikgu? Dini Nasuha, dengar tak suara cikgu? Kalau kamu malu nak sebut, kamu tulis dekat ruang chat. Khairul Haziq? Okay. Kawan kamu dua orang lah bantu kawan kamu. Dini Nasuha, ada jawapan? Kalakian ni kata pangkal ayat ke kata pembenar? Pangkal ayat. Pangkal ayat. Okey. Jadi pangkal ayat kita tanda sebagai warna merah. Betul tak? Ya. Okey. Kopi. Okay. Hilang. Kalakian. Okey, kita sambung. Kalakian dah selesai, kita nak sambung perkataan seterusnya ialah ayat seterusnya ialah sebermula. Sebermula itu ramailah cerdik pandai membina bermacam-macam bentuk kapal selam. Okay, ada atau tidak kata pangkal ayat ataupun kata pembenar di sini?
Ada. Apa Sebermula. Sebermula. Sebermula kata apa? Pangkal ayat. Kata pangkal ayat. Okey, sekarang kita nak letak dekat kita punya jadual. Cukup atau tak 5 dah? Kalau dah cukup, kita cari kata lain. Okey, sebermula. Satu lagi, kalakian. Betul? Kita dah Ya. jumpa. Tak cukup lagi lah, lagi satu kita kena cari. Syahadan, kalakian, sebermula. Okey. Kita sambung ya. Okey. Hatta sampai masa pemilihan kapal selam, baginda telah memilih kapal yang diberi nama Lancang Jita. Ada atau tak? Ada. Kata apa? Hatta. Hatta. Okey, hatta ialah kata Kata pangkat. pangkal ayat. Kata pangkat ayat. Okey. Sekarang cikgu tanda kat hatta warna merah. Bagi kawan kamu nanti nampak. Okey, kita tulis hatta. Selesailah sudah kita untuk kata pangkat ayat. Ayat. Yang tak cukup lagi ialah kata pembenar. Kata pembenar tadi kita baru jumpa Satu. satu. Perkataan apa? Benar. Betul tak? Ya. Okey, benar. Benar. Okey, yang lain cikgu nak minta kamu buat nanti. Banyak lagi kamu baca dekat perenggan sampai perenggan bawah. Okey, sekarang kita dah selesai menyenaraikan. Lebih tu kamu kena cari. Kenapa cikgu bagi kamu buat yang ni? Sebab lebih mudah. Contohnya, ya, boleh, tuanku. Yang tu kata pembenar kan? Ya. Kamu senaraikan kat sini tau. Sekarang kita buat bahagian seterusnya. Kita kena bina ayat yang mengandungi kata pembenar dan yang mengandungi kata pangkal ayat. Pangkal ayat. Okey, awak salin dalam buku teks, buku tata bahasa, selesaikan, ambil gambar dan hantar sebelum pukul 3 petang. 3 petang. Okey, sekarang cikgu akan bagi panduan Hantar kat kamu mana, 2. cikgu? Hantar dekat grup WhatsApp. Kalau tak nak kat grup WhatsApp, hantar dekat personal WhatsApp cikgu. Okey, cikgu. Okay, nah? Okay, jom kita try, cuba bina ayat kata pembenar. Okay, bagi satu kat cikgu kata pembenar. Ya. Ya, okay. Letak kat sini perkataan ya, tulis nombor 1 ya. Okay, sekarang kita nak bina ayat untuk perkataan pembenar ya. Selalunya kita cakap ya kita dalam situasi kita berbual atau perbualan kan. Kita kena ada Ya. pengikat kata, pembuka kata. Okey. Apa kamu nak tulis? Ya? Ya apa? Seorang boleh bagi? Saya Kamu. masih belajar di sekolah menengah. Okey, ya. Saya masih belajar di sekolah Menengah. pula. Sekolah menengah apa? Kebangsaan. Sekolah menengah. Sekolah menengah. Panglang. Okey, Kebangsaan. kebangsaan Panglang. Panglang. Okey. Huruf kecil ke huruf besar? Besar. Ya. Kata apa? Kata nama. Kata hat. Okey, tutup ringkat kata. Okey. Yang kedua, apa perkataan kata pembenar yang kedua yang kita nak guna? Benar. Benar. Okey, benar. Najiah dah bagi. Ayat dia kita minta Azfar bagi. Ataupun Khairul Haziq ke, Muhammad Syahmi ke, Dini ke, Wan Suhaila, Aisyah ke boleh juga. Okey. Azfar boleh bagi ayat kata pembenar untuk perkataan benar. Benar. Benar apa Azfar? Benar.
Benar, saya telah selesai solat. Boleh? Okey, benar. Saya sudah solat. Pendek. Boleh nak? Okey. Sekarang cikgu tinggalkan lagi berapa lagi kamu kena buat? Lagi kena 3. 1, 2, 3. Kamu boleh ulang balik. Ya, benar. Satu lagi, betul. Kamu boleh ulang balik tapi ayat ni kamu tak boleh ulang balik. Kamu kena bina ayat lain menggunakan kata pembenar yang mungkin sama. Okay, cikgu bagilah 3. Betul. 4. Guna balik perkataan ya. Dan yang kelima, guna balik juga perkataan ya. Cikgu memudahkan supaya kamu lebih faham. Okay, sekarang kita akan bina ayat untuk kata pangkal ayat. Okay, kata pangkal ayat yang pertama cikgu pilih ialah hatta. Hatta. Hatta mesti duk ada kat depan kan, sebab dia pangkal ayat. Hatta. Okay, apa ayat kita boleh bina untuk hatta? Siapa nak membantu cikgu? Terima kasih atas bantuan yang akan buat bagi kamu semakin pandai. Hatta. Seorang bagi contoh hatta apa? Setelah kamu habis pukul berapa ni? Hatta apa? Cikgu tengok masa. Azfar nak tolong ke hatta? Najihah? Sampai 11.30. Okay. Wan? Khairul Hazid, Syahmi? Hatta? Hatta apa? Nak bina? Okay. Tengok balik contoh yang cikgu bagi kat atas. Okay, kita tengok balik contoh. Kamu boleh juga guna contoh-contoh yang ada dekat dalam perenggan ni. Contoh hatta sampai masa pemilihan kapal selam, baginda telah memilih kapal yang diberi nama Lancang Jita. Tukarlah hatta sampai masa hari raya Aidilfitri. Baginda telah menyediakan apa? Menyediakan hatta sudah sampai. Okay, kita cuba bina ayat hatta sudah sampai masa hari. Tadi muka surat berapa tu? Muka surat 71. Hari raya. Sudah sampai masa hari raya Aidilfitri. Okay. Kalau dah sampai hari raya Aidilfitri, selalu orang buat apa? Contoh kamu ni raja, baginda hatta sudah sampai masa hari raya Aidilfitri. Baginda apa? Kamu buat apa kat letak ayah? Najihah? Ada cadangan? Asma, ada cadangan? Okay. Contoh, baginda telah siap dengan persalinan baru. Persalinan baru tu maksudnya baju baru tau. Kalau raja dia panggil persalinan. Okay. Kamu cuba tengok ayat ni, cikgu bagi contoh ayat. Kamu boleh guna ayat cikgu dan kamu juga boleh guna ayat kamu sendiri. Yang kedua, kamu boleh salin sambil-sambil. Okay. Yang kedua, kita pilih apa? Al-Kisah. Al-Kisah. Apa contoh ayat Al-Kisah? Al-Kisah. Apa contoh Al-Kisah? Ayat Al-Kisah?
Contoh, Al-Kisah. Al-Kisah tu tentang sesuatu peristiwa kan. Al-Kisah. Al-Kisah. Apa terjadi kalau tak hari raya? Hari raya ni. Al-Kisah. Al-Kisah. Nama apa? Nama apa? Al-Kisah. Ali. Ali. Ali apa? Ali menyembelih lembu. Menyembelih lembu pada pagi Aidil Adha. Semua tentang raya ni, cikgu bagi contoh ni. Aidil Adha. Okey, contoh ni peristiwa Ali menyembelih lembu pada pagi Aidil Adha. Siapa kat sini dah pandai dah sembelih lembu atau sembelih ayam? Nanti kamu boleh sertai apa? Sertai khusus sembelihan. Okey, nombor 3. Cikgu bagi contoh nombor 3. Kamu boleh salin sambil-sambil. Kalau tak ada masa, kamu salin dekat rumah, nanti cikgu share kat dalam grup benda ni. Okay, yang ketiga, kita buat apa? Kata, kisah dah. Yang ketiga buat markah. Contoh ayat untuk markah. Cikgu nak bagi contoh 3 je. Lebih tu kamu pilih tak nanti. Markah. Maka datanglah. Datanglah Puteri Najihah ke Istana Sanglang. Contohlah. Sanglang. Bagi contoh, kamu boleh tukar nama kamu masing-masing. Maka datanglah putera Haikal ke Istana Sanglang. Maka datanglah putera Syahmi ke Istana Sanglang. Contohlah nah. Okey. Nombor 4, cikgu bagi kata dia saja, kata pangkal ayat. Kamu bina sendiri ayat tersebut. Cikgu buat ayat sebermula. Sebermula. Seterusnya nombor 5. Kalau kamu nak tukar pun boleh tau. Yang mana boleh memudahkan kamu. Kata sebelum kalakian. Cikgu pilih kalakian lah. Kalakian. Kalakian. Okey, selesai. Okey, dah selesai dah. Kamu bina sendiri di rumah sebermula dengan kalakian. Okey, jadi kita dah selesai faham golongan kata. Lepas tu kita dah cari golongan kata dekat petikan dan yang terakhir kita telah bina ayat. Okay, cikgu tunjuk balik bagi kita semua ingat dan kita semakin faham dan bermanfaat. Okay. Kita dah selesai memahami dan menggunakan kata pembenar dengan kata pembakal pangkal ayat dengan kita menyenaraikan 5 kata pembenar, 5 kata pangkal ayat. Dan seterusnya kita menulis 5 ayat daripada kata pembenar dan kata pangkal ayat. Okey. Apa tu kata pembenar? Kata pembenar ialah kata ataupun perkataan yang mengesahkan sesuatu kenyataan. Contoh perkataan yang mengesahkan sesuatu kenyataan seperti ya, benar, betul. Contohnya ya, saya akan datang esok, kata Zulkifli kepada Mat. Okay. Seterusnya kata pangkal ayat. Apa tu kata pangkal ayat? Perkataan yang hadir di hadapan ayat. Pangkal tu maksudnya di hadapan. Di hadapan ataupun di awal. Okay. Sebahagian besar kita guna kat dalam bahasa Melayu klasik. Contohnya seperti hatta, syahadan, adapun, kalakian dan sebagainya. Maksud dia kamu boleh faham bila cikgu dah bagi maksud dia. Contoh hatta maksudnya lalu, maka, kemudian dari itu. Okay. Ini contoh dia. Contoh dia maka
tergila-gilalah perempuan, anak dara dan janda-janda kepada Haris Fazilah. Maksudnya, maka ni maksudnya lalu. Ramailah orang perempuan yang suka kepada Haris Fazilah. Tu maksud ayat ni. Okay. Dan kita telah cari perkataan yang kata pangkal ayat dekat dalam petikan ni dan kita juga cari perkataan kata pembenar kat dalam petikan ni. Kamu kena cari teruskan lagi untuk isi bahagian kata pembenar. Kata pangkal ayat kita dah buat sama-sama. Kita dah jumpa Al-Kisah, Syahadat, Sebermula, Kalakian, Hatta. Okay, yang ni cikgu tanda dengan warna apa tadi? Warna merah. Yang kata pembenar cikgu tanda dengan warna hijau. Hijau. Okey. Kerja kamu sambung yang ni. Lepas tu seterusnya kamu dan cikgu telah bina ayat menggunakan perkataan kata pembenar. Selesai. Sampai nombor 2. Cikgu nak kamu sambung 3, 4, 5 pula bina ayat. Seterusnya kita juga dah bina ayat menggunakan kata pangkal ayat. Contoh kita bina ayat hatta, Al-Kisah, maka. Dan selebihnya cikgu minta kamu pula bina sebagai penilaian pada diri kamu sendiri untuk kamu tahu kata kamu dah faham. Okay, kamu bina sebermula dengan Kalakian. Kamu kena salin kat dalam buku apa? Buku tata bahasa warna merah, hantar sebelum pukul 3. Boleh? Okay, cikgu ulang balik yang contoh ni, contoh ayat hanya salin apa? Salin satu saja. Kalau kamu ada printer, kamu print pun boleh. Cikgu benarkan. Okay. Yang ni pun salin satu je. Kalau nak print pun boleh. Okay, bagaimana pula dengan ni yang perenggan banyak ni? Perenggan yang banyak ni tak perlu salin. Hanya cari apa? Cari perkataan dan salin jadual ni saja. Boleh? Boleh nak? Latihan senarakan 5 kata cikgu. 5 kata yang kata pembenar dan 5 kata pangkal ayat dalam teks. Okey, cikgu dalam teks ni cikgu buat muka surat nak. Buku teks MS 71. Okey, kita dah selesai dah untuk hari ni. Jadi cikgu send ni semua dekat dalam grup kamu. Cikgu bagi masa sampai 11.30. Kamu nak tanya apa boleh tanya dekat dalam grup WhatsApp. Sebab masa yang lebih kita kena guna untuk tutorial. Okey, cikgu tanyalah sebelum cikgu habiskan kelas. Azfar, kamu dengar suara cikgu? Dengar. Okey, Azfar bagi satu contoh kata pembenar. Ya. Okey, terima kasih. Dini dengar suara cikgu? Ya. Dini bagi satu contoh kata pangkal ayat. Hatta. Ya, bagus. Terima kasih. Okey, Khairul Haziq dengar suara cikgu? Ya, cikgu. Okey, Khairul Haziq bagi satu contoh kata pembenar. Ya. Okey, bagus. Kamu faham. Bagi satu lagi contoh kata pangkal ayat. Khairul Haziq? Benar. Pangkal ayat. Pangkal ayat tu berada di awal ayat. Sebermula. Okey, Sebermula. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya. Akhilah Najihah dengan suara cikgu. Ya, cikgu. Akhilah Najihah boleh bagi satu kata pangkal ayat. Al-Kisah. Okey, terima kasih. Bagus. Seterusnya, Muhammad Syahmi. Muhammad Syahmi dengan suara cikgu.
Muhammad Syahmi? Okey, Muhammad Syahmi boleh tulis satu dekat ruang komen. Satu contoh kata pembenar. Okey, seterusnya. Cikgu minta siapa suruh seterusnya? Wan Suhaila. Wan Suhaila bagi satu contoh kata pangkal ayat Maka. maka. Alhamdulillah semua faham. Sebagai penutup, sorry cikgu batuk. Sebagai penutup, kita dah belajar tentang prosa tradisional. Bukan bahasa prosa tradisional tapi mengenai prosa tradisional yang ada dalam tu kata apa? Pangkal ayat. Lagi awak Ayat. lepas ni awak tak takut untuk baca prosa tradisional sebab awak dah kenal dah. Bila awak dah kenal, awak akan lagi mudah. Lepas tu kita juga faham perkataan yang selalu kita benarkan ataupun kita yakan tu rupanya ada dalam golongan kata bahasa Melayu. Nama dia kata pembenar. Kalau ada soalan tata bahasa, sila tulis ayat kata pembenar. Nama kata pembenar tu menakutkan tapi bila awak dah faham apa tu kata pembenar, oh mudah rupanya. Ya, benar, betul. InsyaAllah semoga awak semakin faham setelah kita belajar hari ni. Bermanfaat juga dalam hidup awak. Okay, ada siapa-siapa tak nak bagi tahu sesuatu, nak tanya soalan? Awak faham atau tidak awak boleh bagi tahu. Awak faham tak belajar hari ni? Faham cikgu. Faham, Alhamdulillah. Siapa faham boleh tulis ya ataupun angkat tangan dekat ruang komen. InsyaAllah nanti cikgu boleh guna. Alhamdulillah. Okay, kita tutup majlis sambil-sambil kamu buat angkat tangan tu kat ruang komen tu. Okay, kita baca suratul As dengan tasbih. Jangan lupa hantar sebelum pukul 3 nah tugasan. Cikgu akan letak juga buat sini dekat grup kamu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.